Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pada hari ini. Maka dapat sama-sama kita menjalankan tanggungjawab kefarduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala berupa iman dan juga Islam yang menjadi sebab segala amalan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi syarat untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung lagi perkongsian kita berkenaan dengan kitab Apa Erti Saya Menganut Islam. Saya mestilah muslim dari sudut ibadat. Kata pengarang kitab, yang pertama, saya mestilah memastikan ibadah saya mempunyai hubungan dengan Tuhan yang disembah. Inilah yang dikatakan martabat keihsanan dalam ibadah. Rasulullah SAW sendiri pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang martabat ihsan. Lalu baginda SAW menjawab, "An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak." Bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya sekalipun, sebenarnya ia melihat engkau. Hadis muttafaqun alaih. Jadi muslim semak mati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah perkongsian kita pada malam ini, sebagaimana yang sebelum ini kita berkongsi berkenaan dengan apa erti saya menganut Islam. Dalam bab ini pengarang kitab menekankan kepada kita, saya mestilah muslim, mestilah tunduk, mestilah patuh, mestilah merendah diri dalam sudut ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan juga jin ini melainkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi kekuatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab kepada kehidupan kita pada hari ini. Kita hari ini ada tenaga, ada kekuatan, ada panca indera, boleh melihat, boleh mendengar, boleh berkata-kata kerana izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita boleh buat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu nikmat yang besar dalam kehidupan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala letak kita dalam keadaan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu tu kita akan rasa dunia yang sempit. Walaupun Allah Subhanahu wa taala beri segala-galanya kepada orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala ni, kekayaan dunia melebihi kekayaan yang ada pada orang mukmin dan juga orang Islam. Tetapi kekayaan ataupun kesihatan yang lebih daripada orang Islam ni, yang diberi kepada orang kafir, tidak membawa diri dia ke mana-mana, bahkan meletakkan diri dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan kita orang Islam, orang mukmin, orang yang beriman, sudah tentu selagi mana kita ni tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengambil selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu akhir pengakhiran hidup kita ni akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dak kiralah dosa banyak mana kita buat, dak. Sikitnya amalan yang kita buat, walaupun dibalas dengan neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosa yang kita buat,
akhir sekali kita boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana keluar daripada neraka itu satu nikmat dah. Belum lagi masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, ia merupakan sebesar-besar nikmat yang kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala juga perlu kepada keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergantung kepada amalan kita semata-mata. Maknanya banyak mana kita amalan kita buat apa, amalan kebaikan tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kuantiti. Tidak dikira sebanyak mana kita buat amalan kebaikan, tapi dikira sejauh mana kualiti kebaikan yang kita buat tadi. Ada. Jadi insya-Allah jadi pengarang akan sebut pada kita macam mana kita nak supaya kita ni muslim, tunduk, patuh, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut ibadah. Mana ibadah ni ada ibadah yang membawa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengarang kita ni akan sebut selepas daripada ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita bahawa agama yang kita anuti hari ini ni bukan semata-mata agama berdasarkan kepercayaan. Bukan sekadar agama yang bergantung kepada akal fikiran sahaja. Bukan satu ideologi, pemikiran, bukan. Banyak orang kata Islam ni ialah salah satu daripada ideologi pemikiran. Kalau kita kata Islam ni merupakan agama yang berdasarkan ideologi, pemikiran semata-mata dicipta oleh manusia, tidaklah membawa kita kepada dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak membawa kita kepada menjadi insan yang lebih baik. Sebab apa? Sebab kalau agama ni dicipta oleh manusia, dicipta oleh akal manusia, maka agama tu akan pupus, hilang. Sebagaimana kita tengok sejarah banyak agama-agama Majusi sebagai contohnya. Walaupun ramai pengikut pada awalnya, pada akhirnya mati gitu, mampu gitu saja. Hak tu agama yang didasari hanya pada pemikiran. Akal fikiran rasa molek buat agama gini. Jadi terbit agama ni. Sembah api, sembah matahari, sembah bulan. Last sekali agama tu mati. Tapi kalau agama tu pada asalnya dia didasari ataupun diambil daripada wahyu juga. Ada setengah-setengahnya. Kalau kita kaji, ada juga agama Hindu ni diambil dasar-dasar pegangan dia ni daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ada juga setengahnya. Dalam benda tu kita tengok ni ada lagi orang yang anut agama Buddha ataupun Hindu. Dan agama-agama samawi lain lah, Nasrani, Yahudi, walaupun silih berganti, tapi anutan ni masih lagi dipegang oleh orang ramai. Walaupun ada perbezaan lah bilangan kuantitinya antara kita dengan orang kafir ni, tapi mereka ni masih ada dikira sebagai ada pengikut lagi. Berbanding kita dengan Islam ni, memang kita kekal dah. Mana agama Islam ni kekal sehingga hari kiamat. Tak kira lah ada orang nak hancurkan, nak padamkan agama Islam ni, maka ia kekal sehingga selama-lamanya. Sebab apa? Sebab setiap kali kita sembahyang, kita akan berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah hidup aku, mati aku amat daripada Allah Subhanahu wa taala, nak mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita tadi yang kita baca, Allah cipta kita ni semata-mata untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebut hamba ni maknanya bila kita kata hamba, hamba ni tidak memiliki diri dia. Sebab apa kata gitu? Kalau kita tengok balik sejarah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi, diutus jadi nabi, dan semasa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada lagi perhambaan. Jadi orang yang jadi hamba ni dia tidak memiliki diri dia, dan juga kalau ada harta tu milik tuang dia.
Sebagaimana cerita berkenaan dengan Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi ni asal-asalnya tidak beragama. Lepas tu dia peluk agama Nasrani sebab dia dengar pendeta Yahudi, pendeta Nasrani ni baca doa, sedap dia dengar. Jadi dia ikut. Sehinggalah sampai kepada dia ni ditipu dan dijual oleh orang yang berdagang lalu depan dia ni, ajak sekali dia ni, tipu dia. Tak. Dia kena jual. Jadi hamba. Jadi dijual ni sapalah dia duduk di Madinah. Jadi hamba kepada Yahudi, Bani Nadir. Tuang dia dari kalangan Yahudi Bani Nadir. Jadi Salman Al-Farisi ni bila tahu duduk di Madinah ni, tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah ni. Sebab sebelum tu dia dengar dah bahawa akan ada akhir zaman ni seorang rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia cari, dia jumpa Nabi ni dengan tanda-tanda yang dia beritahu oleh guru-guru dia. Jadi bila dia nak memerdekakan diri dia, nak tebuh diri dia ni, jadi tuang dia daripada Yahudi tadi ni, Bani Nadir tadi, maka tuang dia beri syarat pada dia, kalau nak bebas kena tanam 300 pohon anak pokok kurma. Nak cari mana duit tak? Maknanya dia dah hamba, maknanya hamba tak ada duit. Dah lah tidak memiliki diri dia sendiri dan juga harta dia bukan milik dia. Kalau dia dapat kena beri tuang dia. Tak, nak cari mana? Tak. Kalau kita nak cari anak pokok durian sepohon pun payah. Tak. Ini nak cari 300 pohon anak pokok kurma. Cari tu pada lepas cari tanam pula 300 pohon tu. Jadi bila ngadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun beritahu pada sahabat supaya sahabat ni pakat-pakat tolong Salman Al-Farisi. Tak, Salman Al-Farisi ni bukan orang asal ni lah, orang asal tanah Arab. Dia daripada Parsi, Iraq. Tak. Jadi para sahabat ni beri sikit-sikit seorang. Tak, ada beri 10 pohon, ada beri 12 pohon, ada beri 20 pohon. Tak. Sapalah cukup 300 anak pokok kurma ni. Jadi Salman pun dengan batuan para sahabat ni tanam belaka. Dan yang keduanya dia kena bayar kepada tuan dia lebih kurang 40 dinar mah ataupun 40 gram mah lah. Dan juga dengan batuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh bayar kepada tuan dia, maka bebas dia. Kena tebuh diri dia. Jadi bila kita sembuh hamba ni, hamba tidak memiliki diri dia dan juga segala yang ada dengan dia ni semuanya milik kepada tuan dia. Begitulah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bila sebut hamba, Allah Subhanahu wa taala sebut hamba ni, maka kita ni sebagai hamba tidak memiliki diri kita dan juga segala yang kita ada hari ni pakaian kita, kerendaan kita, tubuh badan kita hari ni bukan milik kita 100%. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki sesuatu. Jadi semua yang kita ada ni hak milik tuan kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertamanya pengarang kitab menyebut, saya mestilah memastikan ibadah saya mempunyai hubungan dengan Tuhan yang disembah. Inilah apa yang dikatakan martabat keihsanan dalam ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang martabat ihsan, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihat sekalipun, sebenarnya ia melihat engkau. Jadi pengarang kitab menyebut kepada kita bahawa ibadat yang kita buat ni mestilah ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebut tadi, bahawa ada ibadat yang mendapat keizinan dan juga redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ibadat yang tidak mendapat perkenan dan juga redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat ni perbuatan kita lah. Maknanya ada ibadat ni tujuan dia ialah untuk menunjukkan perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan kita. Kita pun buat ibadat, orang Islam buat ibadat, orang Nasrani pun buat ibadat, orang Yahudi pun buat ibadat, orang Hindu pun buat ibadat juga, orang Buddha pun buat ibadat juga. Ibadat masing-masing, cara masing-masing. Tapi dalam banyak-banyak ibadat yang dibuat ni,
berdasarkan pahaman agama masing-masing ni, hanya kita Allah Subhanahu Wa Taala terima. Tak, sebab ibadat kita ni didasari oleh akidah. Akidah kita ialah mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Adapun agama-agama lain, dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya agama Nasrani. Dia percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tu ada, tapi dia menyembah Nabi Isa alaihissalam. Ada salib Nabi Isa disalib dan sebagainya. Jadi Nabi Isa ni anak Tuhan. Dalam masa yang sama, Nabi Isa ni nabi. Ada mana mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Agama Yahudi pula. Agama Yahudi ada ibadat dia, tapi agama Yahudi tertumpu kepada orang dia saja. Siapa nak anut agama Yahudi mestilah bangsa Yahudi sendiri, tak boleh bangsa lain. Tapi berbanding dengan kita, agama Islam ni semua boleh belaka. Siapa-siapa daripada agama lain nak masuk ke agama Islam boleh. Tak? Dengan syarat kena ikut agama Islam. Tak? Maksudnya syahadah, dua kalimah syahadah, dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebelum ni dia sudah menganut agama lain, jadi bila masuk Islam dia kena tinggal agama dia. Tak boleh bawa masuk sekali dalam agama Islam ni. Tak. Jadi pengarang kitab kata, saya mestilah mempunyai hubungan, ibadah saya ni mestilah mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Jadi dalam pengarang kitab sebut lagi bahawa ibadat kita ni mestilah didasari dengan ihsan. Jadi kita sebut tadi bahawa ibadat ni dia ada ibadat yang khusus dan juga ibadat yang umum. Ibadat yang khusus yang wajib kita buat, puasa, zakat, haji, semayang 5 waktu sehari semalam, itu wajib kita buat. Adapun ibadat yang umum, ibadat-ibadat sunat lain, sedekah kita, baca Quran kita, ataupun lain-lain yang dikira sunat di sisi syariat kita. Jadi ibadat-ibadat ni mestilah kita ambil dan juga terapkan ihsan dalam ibadat tersebut. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tadi, bahawa bila kita ibadat ni seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala ada depan kita. Macam seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala ada depan kita. Bila kita semayang, kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala ada di hadapan kita. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala kita percaya dan kita belajar bahawa Allah ni tak ada tempat. Kalau ikut akidah kita ni, maknanya kalau ikut fahaman kita ni, Ahli Sunnah wal Jamaah, Tuhan ni tak ada tempat. Jadi seolah-olah kita ni melihat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala ada di hadapan kita. Kalau kita tidak boleh melihat Allah, seolah-olah Allah melihat kita. Kita merasakan bahawa Allah melihat kita dalam kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ihsan ni bukan maksud, kadang-kadang orang tukar antara dua, ihsan dengan ikhlas. Benda ni dua ni berlainan. Kalau kita kata ihsan ni, dia berasal daripada perkataan hasan, baik. Jadi bila kita sebut ihsan, Nabi sebut pada kita seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun Allah, kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa tadi kita nampak Allah, ataupun Allah melihat kita, maka ibadat kita tadi ni akan jadi ihsan. Ihsan dengan maksud kita memperelokkan ibadah kita, kita mengindahkan ibadat kita, kita memperbaiki ibadah kita jadi lebih baik. Jadi mana kalau kita ni semayang sebagai contohnya, maka kita akan buat mendirikan semayang kita ni dengan sebaik mungkin, dengan seelok yang mungkin, dengan seindah yang mungkin. Sebab apa? Sebab kita kata tadi, kalau kita tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah melihat perbuatan kita tadi, ibadat kita tadi, Allah Subhanahu Wa Taala lihat. Tengok-tengok kita semayang, maknanya kalaulah kita ni tak ada timbul dalam diri kita ni ihsan tadi, mungkin kita buat ibadat kita ni lebih kurang je, semayang kita lebih kurang je, sekadar kita nak lepaskan tanggungjawab kita je. Mari semayang, habis semayang balik.
Sekadar tu je. Tapi bila ada ihsan ni, kita akan baiki semua sembahyang kita, ibadat kita yang lain supaya lebih baik. Jadi kalau kita nak baiki ni ibadat kita dengan cara kita ni memperbanyakkan ilmu berkenaan dengan ibadat yang kita buat. Ada. Jadi molek. Kalau bab sembahyang saja banyaklah maknanya dak. Start daripada kita bersuci lagi dak, maknanya dak. Start kita baca, kita bila kita akad takbir ni Al-Fatihah pula nak kena betul. Ada. Jadi banyak benda. Mana kita buat sekadar kita mampu dak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah mana kita nak baiki ibadat kita ni. Dak, kalau kita baru start nak belajar maknanya dak pecing ke dak, ataupun kita ni umur lanjut dah baru start nak belajar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dak memberatkan kita atas kita perkara yang tidak kita mampu dak. Mana hidayah Allah Subhanahu Wa Taala sampai lewat kita dak. Mana kita duduk dalam Islam dak, tapi kita nak baiki ibadah kita ni dak, di akhir usia kita barulah Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kemudahan, beri kita pertunjuk kepada kita supaya kita boleh baiki ibadat kita tu. Alhamdulillah lah dak. Tapi ada orang Allah Subhanahu Wa Taala beri nak mati dak, nyawa dekat halkung dah baru teringat nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak baiki ibadat dia. Masa tu tak ada lah, tak ada jalan patah balik. Hatta kalau orang mati pun maknanya temu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak hisap, nak kira amalan dia, dan lagi minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak balik semula ke dunia. Tak. Tadi kita cerita orang nak mati tak, menyesal nak balik semula, memang tak boleh dah. Apatah lagi orang yang diambang nak dihisap dah amalan, dibalas dah amalan perbuatan dia, lagilah tak ada peluang untuk dia balik ke dunia. Jadi setiap perbuatan kita ni mesti kita selitkan sekali ihsan dalam ibadat kita supaya kita dapat baiki amalan-amalan kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang ihsan ni dalam satu ayat Quran, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sebenarnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh sudah tetap kami tidak akan menghilangkan pahala-pahala orang yang berusaha memperbaiki amalan. Jadi kalau kita tadi ni baru kita nak belajar ni, jadi pahala kita ni Allah Subhanahu Wa Taala kira. Maknanya daripada kita nak tahu siapalah kita boleh baiki amalan kita ni, Allah kira belaka amalan tadi, Allah kira belaka pahala amalan tadi. Tak kurang lah maknanya tak. Sebab kita masih lagi berada dalam iman dan juga ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, kita berusaha untuk baiki kita tak. Maknanya tadi kalau mula-mula ni kita tak tahu nak ambil sembahyang molek. Ya tak, betul. Tapi disebabkan kita baiki semua ibadah kita ni, maka Allah tetap kira pahala amalan yang kita buat tadi walaupun pada asalnya tak ada ilmu. Tapi dengan syaratnya nak kena baiki lah. Tak. Maknanya kalau kita tahu ada kekurangan dalam ibadat kita dari sudut ilmu, dari sudut perbuatan amalan tu sendiri, maka kena usaha untuk baiki. Ada Allah Subhanahu Wa Taala kira belaka. Dan kita sebut tadi bahawa ihsan dengan ikhlas ni dua benda yang berlainan. Kalau kita kata ikhlas ni, kalau kita buka terjemahan ataupun kita katalah erti dalam Dewan Kamu tak, maknanya ikhlas ni dia sesuatu yang bercampur, lepas tu kemudian kita buang benda yang campur tadi tak. Kita ambil contoh macam susu lah tak, susu tu putih tak, tapi kalau kita letak pasir dalam, kita letak seluk, tukar warna dia tak. Kalau kita nak jadi putih semula, kena sari semula lah susu tu tak, jadi putih semula. Gitulah ikhlas tak. Maknanya kita nak buang segala benda yang menyebabkan ikhlas tu hilang dalam diri kita. Tadi ihsan tadi ni kita nak memperelokkan ibadat kita tak, nak mengindahkan amalan kita, nak mencantikkan ibadat kita tadi ni. Tapi ikhlas ni bila mana kita dah memperelokkan ibadat kita, kena masuk juga ikhlas dalam ibadat kita. Jadi ada setengah ulama ni sebut bahawa, sebagai contohnya Imam As-Susi menyebut bahawa ikhlas adalah perbuatan menghilangkan persepsi ataupun rasa keikhlasan itu sendiri. Jadi Imam As-Susi ni sebut kita nak ikhlas ni, pertama sekali kita kena buang rasa ikhlas.
Ada mana nak ikhlas ni susah dah, mana tak. Kita buat sesuatu tanpa kita harap sebarang balasan. Maknanya bila kita buat ibadat tu, sama ada kita sedekah ke, baca Quran ke, kita nak hilangkan perasaan, kita kata kita ikhlas dah ni. Ada. Mana tak ikhlas lagi kita. Bila timbul perasaan, kita kata kita ni ikhlas. Ada. Mana kita tak nak kata lah maknanya. Ada. Mana orang tu baca Quran, kita kata dia tak ikhlas, dia baik tunjuk ke orang. Sementara kita ni baca Quran ataupun kita sedekah, kita rasa timbul dalam diri kita ni, rasa aku ikhlas dah buat ni. Ada. Maknanya tak ikhlas lagi. Ada. Imam As-Susi sebut bahawa kena hilangkan dulu perasaan kita tadi. Perasaan kita rasa kita buat ibadat tadi, amal soleh tadi, ada timbul perasaan bahawa kita buat tu ikhlas dah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun ada ulama lain sebut bahawa pernah ditanya seorang ulama ni, apakah perkara yang paling susah untuk dicapai oleh jiwa manusia ni? Tak. Dia jawab benda yang paling susah untuk dicapai oleh jiwa manusia ni ialah ikhlas. Tak. Sebab ikhlas ni tak ada tepat. Walaupun kita kata ikhlas ni mari dari hati tak. Tapi kita dah nak cari, kita dah jumpa. Kalau kita kata ikhlas ni timbul dalam hati kita, dah jumpa kita cari. Tak. Mana benda ikhlas ni benda yang tidak boleh dilihat. Kita katalah maknanya semua hok hitam duduk atas batu hok hitam tengah malam yang gelap. Tak nampak. Tak tahu kedudukan dia mana-mana. Tak. Ikhlas ni barang yang payah untuk kita nampak. Dan Imam Fudail berkata, meninggalkan perbuatan kerana orang lain adalah riak, sedangkan perbuatan kerana orang lain, sedangkan meninggalkan membuat perbuatan itu kerana orang lain adalah syirik. Jadi kalau ikhlas kita ni, kita kata kalau kita buat ni depan orang lain, dah ikhlas pula kita. Tu tandanya kita riak, menunjuk. Tapi kalau kita meninggalkan perbuatan ataupun buat perbuatan tu kerana orang lain, tu dipanggil syirik. Mana kalau kita tinggal perbuatan dikira riak, kalau kita buat kerana orang lain dikira syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bukan syirik jalilah, syirik khafi tak. Dalam hati. Tak menyebabkan kita ni keluar daripada agama kita lah tak. Mana tapi timbul perkara tu dalam diri kita. Seolah-olah kalau kita buat ni, tak, kalau orang lain nampak, seolah-olah kita kata tak ikhlas ni kita buat ni. Tak, cari tempat lain tak ada orang. Ataupun kita buat perbuatan tu semata-mata nak biar orang lain nampak perbuatan kita, semayang kita. Tak, semayang sunat lah, tak, semayang wajib ni memang kita boleh nampak dah. Tak, mari sejid ni orang nampak belakang kita mari sejid semayang. Tapi hak sunat, perkara sunat lain ni, tak, kita buat kerana orang lain, maka dikira syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita berkenaan dengan ikhlas ni dalam satu ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tunaz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberikan zakat. Dan demikian itulah agama yang benar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya kepada kita supaya kita mengikhlaskan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala, buat ibadat, buat amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ada orang harap balasan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah ke? Tak, salah tak? Gitu. Kita buat ibadat kita, amal soleh kita ni, amal kebaikan kita ni, kita harapkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita balasan syurga. Tak salah gitu tak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala janji dah kita gitu. Buat amalan kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihisap, diterima, maka balasan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sekian-sekian, maka dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Allah janji dah. Tak. Salahnya kita buat ni perkara ni untuk dapat nama, supaya orang pandang kita, perbuatan amal kita ni, orang kata kita ni baik. Tak? Walaupun asalnya kita buat ni bukan untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi untuk kita dapat pujian daripada orang lain. Jadi perkara tu
ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, pengarang menyebut bahawa saya mestilah melakukan ibadah dengan penuh khusyuk sehingga saya dapat merasai kelazatan serta kemanisannya, malah mendatangkan kekuatan kepada saya untuk terus mengerjakannya. Jadi pengarang kitab menyebut bahawa ibadat yang kita buat ni mestilah dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khusyuk ni maksudnya ghalib. Tak? Kita buat ni dengan penuh fokus, dengan penuh terpuang, sehingga kita rasa suka dengan benda yang kita buat. Tak? Khusyuk ni dengan penuh minat. Kita buat dengan minat, lepas tu kena buat sungguh pula. Bagi contohnya orang pergi masjid lah, ngai. Tak? Maknanya minat dia ni, tak kisah dah 2-3 pagi pergi ngai lagi. Tak? Minat dia ni, siapa kan mana-mana pun dia pergi belakang. Mana ada sungai, tak? Siapa kan dia bawa sekali jorang dia ni, dia pergi mana-mana dia bawa semua jorang. Jumpa tempat dia tali air, lepas lalu. Tak? Tu kata minat. Tak? Khusyuk dia buat perkara yang dia suka. Tak? Dan setengah daripada ulama sebut bahawa khusyuk ni adalah perbuatan hati yang meliputi perasaan takut. Mana khusyuk kita tadi ni, tak, asal daripada perkataan khusya', takut. Jadi ada timbul, bila khusyuk ni timbul dalam hati kita, ialah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada manusia. Ada. Mana takut ni tempat dia ialah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Ada. Mana kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu kita tinggal belaka. Hak Allah larang. Kalau kita takut pada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu kita buat segala apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Tapi kalau kita takut kepada manusia ni, sudah tentu kadang-kadang kita boleh tinggal benda yang Allah Subhanahu wa taala suruh dan buat apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Sebab takut kepada manusia ni, takut hilang punca pendapatan, takut hilang rezeki dia, takut hilang pakat dia, maka dia ikut belaka. Bos dia kata, ketua dia kata. Sebab apa? Sebab dia takut hilang punca pendapatan dia, rezeki dia, harta dia, pangkat dia, jawatan dia. Tak? Ada setengahnya siapa kita kata bodek lah, tak? Bodek semata-mata nak boleh kelebihan pangkat dan juga jawatan. Tak? Dengan Tuhan dia buat gitu, tapi dengan manusia dia buat gitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang beri rezeki pada kita, yang menentukan kehidupan kita, yang menentukan banyak mana rezeki yang kita dapat. Tak? Mana rezeki ni bukan duit semata-mata lah, tak? Maknanya panca indera kita boleh tengok, kita boleh cakap, boleh dengar. Tak? Kalau hilang suara ni kita rasa sesak dah nak cakap dengan orang, tak? Tak? Kalau sakit tekak ni, mana batuk, tak? Nak cakap pun dah sedap, nak semayang pun dah sedap, nak ngaji pun dah sedap juga. Tak? Jadi ulama kata khusyuk ni adalah perbuatan hati yang meliputi perasaan takut, rendah diri, perasaan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menzahirkan perbuatan anggota badan seperti tenang di dalam solat. Jadi bila timbul perasaan khusyuk tadi, maka timbul perasaan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita rasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang patut pun kita rasa gitu, tak? Maknanya dalam kehidupan kita seharian ni, tak ada lagi orang yang berani mengaku bahawa diri dia hidup seharian ni, bangun tidur sampai dia tidur semula ni, tak ada dosa dia buat, ataupun tak ada kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi orang yang boleh mengaku bahawa hari itu dia hidup tidak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang boleh mengaku gitu. Ada. Tapi bila kita depan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan rasa timbul perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita langgar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan juga kita rasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita hamba Allah, sebab kita tidak memiliki diri kita, dan juga pendihak kita ada ni bukan milik kita.
Tak? Dan juga kita ni menzahirkan perbuatan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, nak menunjukkan bahawa kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menunjukkan bahawa kita ni mengiktiraf Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita. Tak? Kalau kita kata kalaulah kita tunduk, kita tujuk pada seorang individu ataupun makhluk, mana kita mengiktiraf dia sebagai Tuhan kita. Tak? Jadi kita tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala sama ada perbuatan kita, sembahyang kita ni kita sujud, ataupun kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni mengikut hukum dan juga aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh tadi nampak tak mana kita sujud? Tak, kita tunduk kepada Allah, rukuk ni kita nampak tak? Tapi dalam kehidupan ni payah kita nak nampak kita ni tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia belaga sama dengan nafsu kita. Kehendak diri manusia ni belaga sama. Sebagai contohnya duit. Tak? Maknanya nak jadi kaya, tak kira bahan belaka, riba pun bahan, tak? Tak cek dulu. Jadi langgar belaka sebab apa? Sebab nak jadi kaya. Tak? Hal tu berkaitan dengan hal dunia. Payah kita ni nak tunduk dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia belaga dengan nafsu kita. Tak sera dengan nafsu kita. Tak belaga angin dengan nafsu kita. Tapi bila kita boleh join hukum Allah Subhanahu Wa Taala dengan nafsu kita, maka kita dapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak? Baru dikatakan kita tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sembahyang ni boleh tunduk belaka tak? Maknanya tak? Tapi bila keluar daripada dua sembahyang kita, solat kita, ibadat kita ni, nak tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala cukup payah. Tak? Kita sendiri tak? Maknanya orang bercakap dan juga orang berdengar ni pun kita ni serupa belaka. Tak? Nak tunduk Allah suruh ni luar daripada ibadat kita ni, satu benda yang perlukan kepada mujahadah, kesungguhan. Kalau tak ada kesungguhan, tak? Maka tak ada berlakulah benda tu. Tak? Jadi khusyuk ni walaupun dituntut kita supaya khusyuk, tapi tak menjadi syarat kepada sahnya ibadat kita. Tak? Kalau pakat-pakat kena khusyuk belaka ibadat kita ni, tak terima belaka lah, tak sembahyang bang kita lah. Tak, nak kena khusyuk belaka. Tak? Ada orang kata khusyuk ni kena pejam mata baru khusyuk. Tak? Ada orang kata khusyuk ni kena tengok depan baru timbul khusyuk. Tak? Jadi banyak keadaan, masing-masing boleh ukur sendiri. Tak? Sebab kadang-kadang kita sembahyang ni, kadang-kadang kita buat ibadat ni, kadang-kadang mari gak hok dunia ni. Tengok-tengok sembahyang ni, teringat anak kucing hilang tadi duduk mana. Tak? Pitih kita belajar ini banyak mana? Mari belaka, teringat belaka. Tak? Tengok-tengok kita ibadat, tengok-tengok kita sembahyang kepada Allah Subhanahu, sujud pada Allah Subhanahu. Mari belaka. Tak? Jadi kalau hilang barang, nak derah jumpa, sembahyang. Jumpalah barang kita hilang tu. Tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita, kalaulah kita ni solat, maka dapat khusyuk dalam solat kita, maka kita orang yang berjaya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi ibadat solat, kalau kita khusyuk, maka kita dapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kejayaan dia, kejayaan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita kata tadi, khusyuk ni kita merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dalam sembahyang kita gitu, maka kita kena bawa luar juga. Tak? Maknanya kalau kita nak tengok maknanya berjaya dok solat kita ni, bila kita boleh bawa prinsip solat kita ni, sembahyang kita ni luar daripada sembahyang kita. Jaya kita lah. Tak? Kita ambil paling mudah lah, contoh paling mudah, masa. Tak? Kita katalah kita nak jumpa orang sekian-sekian pukul 2.30 kata. Kalaulah kita dak aplikasikan sembahyang kita tadi luar daripada sembahyang kita ni, prinsip sembahyang kita tadi ni, bukan 2.30 kita mari jumpa dia, pukul 3 baru kita mari jumpa dia. Tak? Mana gagal lagi lah. Tak sempurna lagi sembahyang kita tadi. Dari sudut perbuatan tu sempurna, tapi dari sudut pengamalan kita luar daripada kita sembahyang ni, tak sempurna lagi solat kita. Tak?
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri jaminan kepada kita, kalau kita khusyuk dalam sembahyang, merendah diri, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah beri kejayaan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan pengarang juga menyebut bahawa bila kita mai khusyuk dalam diri kita, maka timbullah rasa lazat dalam ibadat kita buat tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa 3 perkara yang ada pada diri seseorang dan dia rasa manisnya iman dia tu bila mana dia mencintai Rasul Allah dan juga Rasul lebih daripada yang lain-lain. Jadi manis ni benda yang kita boleh rasa, masing-masing rasa. Bila kita buat ibadat sembahyang dan sebagainya, rasa manis ibadat ni, kelazatan ibadat ni hanya individu tu sendiri boleh rasa. Dia tak boleh cerita ke orang lain, dan juga dia bukan tak boleh cerita ke orang lain, dia payah untuk cerita ke orang lain, untuk gambarkan. Dan juga dia tak boleh nak ajar orang lain jadi serupa macam dia. Tak? Sebagai contohnya bangun malam, dia tak boleh nak cerita pada orang lain sedapnya sembahyang malam, sebab orang lain malas nak bangun sembahyang malam. Ataupun baca Quran, dia rasa bila baca Quran, dia rasa sedap baca Quran, tenang hati dia. Tapi bila nak cerita pada orang lain, nak suruh orang lain buat rasa macam dia, tak boleh. Sebab setiap orang ni berbeza iman dia. Tak? Begitulah kita bila kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak rasa supaya dapat kelazatan daripada ibadat kita tadi. Tak? Imam Syekh Al-Albani sebut bahawa iman yang benar, ibadat yang sahih dan mujahadah adalah cahaya dan kemanisan yang dicurahkan oleh Allah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi kalau kita iman kita ni kukuh, betul, yakin, percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya belaka pada kitab, pada Rasul, dan ibadat kita buat ni sahih, maksudnya mengikut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, dan kita sungguh buat ibadat ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri cahaya, nur, petunjuk pada kita. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala beri kemanisan ni, kemanisan ibadat ni datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedap lazat buat ibadat ni, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk kita rasa kelazatan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merasa rendah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, semuanya kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah beri hanyalah pada hamba yang terpilih saja. Dan kita haraplah, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita, kekuatan iman kita Allah beri, ibadat yang sahih Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita, dan juga kesungguhan yang kita ada untuk buat ibadat ni Allah kurniakan kekuatan pada kita, dan juga seterusnya Allah beri kemanisan kepada kita supaya kita ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itulah perkongsian pada malam ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa afdhal mursalin wa imanal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.